Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya. Hari ini seperti yang saya janjikan, saya akan buat tutorial berkenaan dengan Google Form yang kita belajar baru ni, untuk buat apa kata sesi kaunseling, pelaporan sesi kaunseling ataupun temu janji kaunseling. Baik, apa yang kita kena buat dahulu adalah kita masuk dulu ke Mozilla Firefox ataupun Chrome. So untuk Mozilla Firefox atau Chrome, dekat carian Google kita type Google Form ya. Okay, Google Form. Baik, di Google Form cikgu-cikgu akan dapat macam ni lah rupa dia. So klik dekat Google Form Free Online Survey, and then cikgu klik dekat personal. Jadi business dan personal lah. So kita akan menggunakan yang free. So go to Google Form. So cikgu akan dapat paparan seperti ini. Dan kalau tak dapat paparan seperti ini, cikgu kena login dahululah ke akaun cikgu, akaun Gmail. So dah dapat seperti ini, cikgu klik dekat blank. So cikgu akan dapat paparan seperti ini. Untuk tajuk, sebagai contohnya saya ambil sini temu janji kaunseling, unit bimbingan dan kaunseling lah. Baik, description, from description ni cikgu boleh tulis apa. Ini adalah orang temu janji kaunseling. Okey, cikgu taiklah apa-apa yang dekat sini ya. Okey, untuk pertama sekali, apa yang kita nak buat adalah macam ni pilihan dahulu. So selalunya orang akan buat untuk temu janji sesi kaunseling individu dengan sesi kaunseling kelompok dia berbeza. Tapi kita satukan dua sesi kaunseling itu dalam satu borang. So sebagai contoh, kalau dia nak pilih nak pergi ke individu, dia tekan individu, so dia borang individu, dia akan masuk terus dekat Google Form. Baik, contoh macam ni Sini kita buat sesi kaunseling yang dipilih. Sini kaunseling individu. Dekat bawah jangan ambil add other Add other maksudnya kalau cikgu ambil add other, kita tak boleh nak klik dah. Okay, add other ni kita tak boleh nak klik dah. Sebab apa tak boleh nak klik? Sebab dia akan jadi kosong. So bila kita preview, kita preview, so ada ni yang bila orang klik others, so dia boleh tulis lah. So kita tak nak jadi macam ni. So apa yang kita kena buat adalah, kejap baik, yang di sini saya buang dulu. Sepatutnya jadi macam ni tadi kan. So kita klik dekat add option, counseling kelompok. Baik, dekat sini yang kita akan buat. Ini adalah main kepada individu dengan kelompok yang akan dipilih. So apa yang kita nak buat sekarang adalah wajib pilih antara dua. So require, perlu buat require. So kita akan buat satu borang di bawah ni untuk individu, dan bawah lagi tu adalah untuk kelompok. Jadi bila dia klik individu, dia hanya masuk ke borang individu saja, dia tak pergi kelompok. Tapi bila dia pergi kelompok, dia hanya pergi masuk ke kelompok saja, dia tak pergi individu. So bagaimana kita nak buat? Cikgu klik dekat description ni. Cikgu pergi klik kat go to section based on answer. Saya klik kat sini. So dia akan keluar bentuk macam ni lah. Okey, baik. Untuk kita buat section tersebut, cikgu tengok sebelah kanan. Dia ada add question, import question, title, add image, add video. Ni, kita perlukan add section. Okey, baik. Add section ni, baik, kita klik add section. So dia akan bentuk jadi macam ni. So apa yang kita nak buat adalah kat sini atas section kita buat counseling individu. Baik, yang ni yang saya kata ni, klik dekat counseling individu, dia akan masuk section counseling individu. So kalau nak buat sesi counseling kelompok, kita tambah lagi add section kat bawah ni. Okey, add section dekat bawah. So bila add section dekat bawah ni kita buat counseling kelompok. So kita dah ada dua section, satu untuk individu, satu untuk kelompok. Jadi antara link ini, jadi kita kena tetapkanlah. So individu, dekat bawah ni ada continue next section, kita kena tukar dia, kita hanya pergi counseling individu. So di kelompok ini kita klik dekat next section ni, kita pergi ke counseling kelompok. So dia akan dapat pergi ke sana lah. So untuk section yang pertama ni, after section 1,
kita kena klik terus ke counseling individu. Sorry, kita dah buat macam tu. Counseling individu, lepas habis counseling individu, baik, kita akan buat untuk tambah soalan ataupun kita tambahlah item apa yang nak masuk dalam counseling individu. Sebagai contoh, kita tambah add question dekat counseling individu, kita tambah add question dekat sini, kita nak nama pelajar. So dekat sini kita akan tukar dia kepada short answer. So cikgu boleh tengok ada macam-macam kat sini. Cikgu ambil short answer sebab dia pelajar tu nak tulis nama. Baik, untuk kelas, sama ada cikgu nak terus yang nama pelajar dan kelas atau tingkatan. Cikgu boleh buat macam ni. Jadi bila nak jawab nanti, sebagai contoh preview. So bila jawab ni, contoh saya pilih kelas individu. So dia pergi ke next, nampak dia pergi ke item counseling individu. So nama pelajar atau kelas tempatan, contohnya Ali bin Abu, tingkatan 5 sains contohnya. So dia kena tulis macam tu lah. Tapi rugi sebenarnya sebab data kita tak dapat by class. So untuk dapat data by class, baik, saya edit semula. Untuk data by class, saya buat di counseling individu hanyalah nama pelajar saja. So kelas tu saya akan tambah equation. Saya bubuh situ adalah tingkatan, atau saya letakkan itu adalah tingkatan. So saya boleh buat kat sini tingkatan 1. So add option tingkatan 2. Baik, kita pergi tingkatan 2. Lepas tu kita tambah lagi tingkatan 3. Baik, seterusnya kita masuk tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau ada tingkatan 6, masuk tingkatan 6 lah. Kalau tak ada, tak payah lah kan. Baik, tingkatan 6. Baik, dah masuk 6 tingkatan, kita tambah lagi 1 untuk pergi ke nama kelas. Jadi bila kita asingkan macam ni, data yang kita akan dapat nanti, dia mengikut tingkatan, mengikut kelas. So kita akan dapat data by tingkatan nama kelas lah. So itu lebih mudah bila kita nak sorting data. So nama kelas kita boleh juga buat untuk kita buat drop down lah. Contohnya saya ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Contohnya kelas D Baik, dah siap. Baik, nama pelajar, tingkatan, nama kelas. Baik, kita tambah 1 untuk isu atau masalah. Ni cikgu yang isi borang ni. Jadi kita akan dapat tahulah isu atau masalah apa yang diutarakan untuk masalah. So kita akan ambil long answer text So pergi ke paragraf ni, kita akan ambil paragraf lah. Short answer tu pendek sangat. So jadi bila paragraf, nanti dia boleh tulis apa masalah. Baik, kita tengok. Kalau dah rasa puas hati untuk cek yang ni, baik, saya cek dulu untuk nama pelajar kita require, untuk tingkatan kita require juga untuk jawab, nama kelas require juga untuk jawab, wajib mandatory. So kita preview. So bila preview, kita akan dapat macam ni. Sesi counseling individu. Next. So nama pelajar tu contohnya A, saya hentam lah saya masukkan. Dia tingkatan 2. Tingkatan 2 apa? 2B contohnya. So isu masalah adalah masalah pembelajaran. Masalah di rumah contohnya lah. Okay, tukar saja. Dan tidak fokus semasa belajar. Ini kebiasaan masalah yang diutarakan oleh guru-guru kita lah. Baik, so kita boleh tekan next. Apa yang berlaku? So direct dia pergi ke kaunseling kelompok. So di sini ada satu term yang kita tak pergi terus direct ke submit borang. So dia pergi ke kaunseling kelompok. Jadi jadi salah. So kita edit semula. So saya leave page saya edit. So dekat mana yang jadi berlakunya dia tak pergi ke yang finish. Dia sebenarnya dia dekat sini. After section 2, sepatutnya yang ni dia akan pergi habis. Dia tak pergi masuk ke kaunseling kelompok. So yang ni kita kena ubah. Saya akan pergi ke submit form terus. So kita pergi ke submit form. Dan bila kita preview, contoh kita pergi kaunseling individu, nama pelajar, contoh tekan 2.
Nama kelas A, isu masalah, ambil lah. Okay, submit. Yang ni kita nak ni. Dia terus submit atau respon dah tak ada dah. Respon has been record. So maksudnya kita punya respon kita dah record. So apa yang kita dapat sekarang adalah kita dah berjaya menyiapkan untuk kaunseling individu. Baik, apa yang kita kena siapkan pula selepas-lepas kaunseling kelompok. So apa yang kaunseling kelompok yang kita nak data. So sebagai contoh saya tambah nama klien dan kelas. Yang ni terpaksa sebab kadang-kadang cikgu-cikgu hantar pelajar-pelajar yang bermasalah adalah kelas-kelas berbeza. So ada yang tanya saya, boleh tak kita ambil semua senarai nama pelajar dan masukkan dalam Google Form? Bukan tak boleh, tetapi terlalu ramai sangat untuk kita nak ni drop down. Kalau ada 200, puas kita nak mencari nama tu sampai 200. Jadi untuk mengelakkan macam tu, kita buatkan dekat sini nama dan kelas, klien kelas. So kita akan buat untuk paragraf. So panjang sikit lah. So cikgu tu akan masuk nama klien tersebut, tingkatan dan kelas dia. Okey, dan kita masuk dua adalah isu atau masalah. Okey, yang ni pun dia akan terang lah apa masalahnya. Contoh masalah rokok apa semua. So dia akan terang kat sini. So kita akan dapat data dekat sini. Baik, kita anggap benda ni dah lengkap. Tetapi dekat mana nak masuk senarai masa kita. Kalau kita tak ada masa, maksudnya kita tak tetapkan masa, jadi cikgu bebas je lah boleh masukkan. Jadi kita boleh panggil bila-bila masa. Tapi kalau kita nak buat masa pun boleh. So contohnya dekat nama kelas, lepas nama kelas ni, masa yang cikgu tu nak isi, atau masa atau pelajar bila nak isi Google Form ni, dia masukkan. So kita boleh masukkan lah untuk masa. Tapi saya rasa tak perlu kot. So dia tak melibatkan ramai kan. Jadi pelajar-pelajar tu hanya boleh mengisi, atau guru boleh mengisi, dan kita boleh dapat data yang ni. Okey, baik. Apa yang kita ada dekat sini adalah borang temu janji. Tapi saya difahamkan kalau ada 3 atau 4 counselors, jadi elok kita buat dekat sini pilihan. Kat atas kita tambah equation. So pilihan yang ni adalah counselor yang dipilih. Baik, kaunselor yang dipilih iaitu senarai nama lah. Contohnya saya, Muhammad Ridwan. Okay, kalau ada kaunselor kedua adalah contohnya Muhammad Yuzi. Ada 3 kaunselor, Siti Adilah contohnya, Siti Fatimah contohnya. Ini kaunselor 3. Contohnya dekat depan kita masukkan lah Cikgu Muhammad Ridwan, Cikgu Muhammad Yuzi dan Cikgu Fatimah. Baik. So di sini akan ada nama-nama cikgu. Jadi sini pun kita require. Jadi macam mana kita nak pilih yang ini, kita buat ada di atas. So cikgu nampak ada ni logo ni. Okey, cikgu ada nampak logo ni Okey. Cikgu tarik yang ni, tarik dekat atas. Baik, dah siap lah. Okey, dah siap. So inilah contoh borang temu janji lah. Tak percaya, kita akan tengok balik review. Nampak kan? Baik, untuk kaunselor yang dipilih, contohnya saya pilih Cikgu Siti Fatimah untuk ikuti kaunseling kelompok contohnya. Next. So kita akan dapat kaunseling kelompok lah. Kalau nak pergi kaunseling individu, dia akan pergi borang untuk kaunseling individu. So itu sahaja untuk borang. So bila dah selengkap borang ini, so nama form ni tak ada lagi sebenarnya. Jadi kita klik dekat atas ni. Okey, kita klik dekat atas ni ni, cikgu tekan saja. So secara automatik dia akan masuk nama tajuk tu. Dia akan ikut tajuk ini. So apa yang ada kat sekarang ni, contoh bila kita dah submit borang, kita tengok dekat respon. So tadi saya dah pilih yang ni. Okey. So untuk generatekan borang ini kepada Google Drive kita. So ini adalah lambang spreadsheet. Klik kat lambang spreadsheet. So create new. So bila dah create new, dia akan buka dekat database. Inilah database dia. Dekat sini lah cikgu nak sorting apa semualah. Contoh nak sorting, cikgu pergi ke data. Ni data, cikgu sort range. Sort range. Ni sort range. Okay, klik kat sort range. Dekat kolom ni, dekat atas ni. Contohnya kita nak sorting kolom F. Jadi klik dekat kolom F.
data dia A hingga Z. So dia akan sort lah. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H, I dia berterabur, dia akan pergi sorting A, B, 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 macam tu lah. So ini data. Baik, selesai sudah yang ni. So apa yang berlaku bila kita submit form? Baik, contoh saya review. Contoh saya pilih Cikgu Yuzi, counselling kelompok, saya next. Nama kelas contohnya gini, nama kelasnya, isu masalah ini contoh. Saya submit borang. So apa yang berlaku? Dia hanya tulis your response has been record. So macam mana kita nak tukar yang ni? Okey, kita pergi balik ke borang. So kita pergi ke borang ini, question. So borang yang ni kita pergi ke setting. Setting ada atas setting. Kita klik kat setting. So dekat general presentation quiz. So kita klik kat presentation. Yang ini yang kita kena isikan. Kita akan jawab macam ni. Terima kasih kerana telah mengisi borang. Janji kita akan berjumpa. Langkah nanti okay. So kita save. Serta kita tengok apa yang berlaku. So saya preview. Okay, contoh saya ambil konsum kelompok, nama pelajar, kelas apa. Okay, isu atau masalah apa. Cuba kita submit. Nampak yang ni dia akan keluar macam ni lah. So ini yang kita nak buat. Okey, itu saja. Apa-apa hal nanti boleh tanya saya dalam grup Digital Counselling Room. Terima kasih. Kita jumpa lagi.